Selamat petang semua. Saya Joshua Kesuaran di sini kembali bersama semua. Pada hari ini saya nak berbincang perkara politik yang sekarang di negara kita yang paling hangat pada minggu ini adalah kes di mana Menteri Kesihatan kita yang dulu kita tahu suruh kita minum air panas, so bakteria akan turun kepada perut dan dia akan hilang. Satu teori yang bagus kita perlu ambil, tapi teori itu boleh menyebabkan kita mati. So jangan ikut perintah atau mereka yang cakap benda yang tak baik. Mungkin Datuk Seri Dr. Adham Baba mendapat dia sertifikat melalui rasuah kot. Dia macam ni, doktor yang tak tahu apa yang dia cakap. Saya nak cakap tentang yang benda yang kedua yang dia katakan bahawa 500 orang apa benda tu. Kita jangan kacau dia lah. Bagi dia buat kerja dia, baru kita boleh kacau dia. Sebab tahu kita tahu mereka ni orang kerajaan pintu belakang. So bila orang kerajaan pintu belakang, diorang punya otak dan diorang punya motif adalah untuk menentang dan melawan Pakatan Harapan, Anwar Ibrahim, DAP dan apa-apa lagi yang tak sokong mereka. So mereka lawan, mereka menentang. So biar diorang akan menerima akibat pada akhirat yang akan datang. Tapi kita nak tengok satu benda yang sangat famous. Bila kerajaan pintu belakang ni telah mengambil alih kerajaan Pakatan Harapan pada 1 hari bulan Mac 2020, Malaysia kita semua ingat bahawa mereka akan buat kerja yang baik dan mereka akan ingat untuk rakyat. Tapi bila saya tengok mereka tak ingat rakyat pun. Mereka yang ingat perut mereka sendiri dan duit yang mereka dapat sebagai menteri dan adun dan MP. Itu sahaja. Selain daripada itu, tak ada apa yang mereka nak untuk negara Malaysia. Dalam krisis kesihatan macam ni, mereka menunjuk macam baik tapi tak baik. Dia nak kebaikan untuk diri sendiri, bukan macam Datuk Dr. Nur Hisham, seorang pemimpin yang bagus dan kita perlu tadbir beliau. Tapi saya nak cakap tentang Menteri Kesihatan, Timbalan Menteri Kesihatan 1, iaitu Datuk Amir Ghazali. Kalau saya lupa, nama dia Amir Ghazali. Yes. Dia pergi negeri Perak dengan adun Perak selepas melawat hospital dan tempat di Perak, iaitu kerja dia. So dia pergi, adun tu merupakan seorang pengetua, seorang owner Tafiz, sebuah sekolah Tafiz. So mereka pergi ke Tafiz tu. Tafiz tu ada makanan yang mereka di Tafiz sediakan. So adun Perak ni dengan timbalan kesihatan pertama keluar. Dah keluar, pergi sana, tengok makanan dekat sana dah siap, duduk makan. Hari sebelum tu dia kata dia pakai face mask, dia ambil poster stay at home, stay united, stay at home, don't come out, blah 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 blah, whatever shit he said. And then that same next day he went and act outside the Tafiz, making such a big fuss lah. So the people say, yeah, it's a big fuss, this is hypocrite, ini adalah munafik. Ini kita kata kerajaan pintu belakang adalah kerajaan munafik di negara Malaysia. Dah lah dapat nama samaran kerajaan pintu belakang, sekarang dapat nama munafik. Dalam itu lagi ada badut, clown.
yang nama dia Menteri Doraemon. Okey, Menteri wanita keluarga menteri itu Datuk Seri Rina Harun, bekas Menteri Rural Development dan juga dia punya timbalan daripada PAS. Timbalan dia ada banyak problem dari lepas 2014 bila MH17 jatuh. Dia kata MH17 jatuh sebab Tuhan marah dengan MH17, so MH17 jatuh. Itu adalah satu statement yang tak guna otak. Sekarang dia jadi timbalan menteri, dia cakap statement yang tak guna otak. Stewardess perempuan penolong perempuan di pesawat perlu pakai tutup aurat, tutup ni. Okey. Nak tutup bawah lutut, okey, saya faham. Nak pakai baju kebaya ke, baju apa ke, okey. Tapi itu bukan hal engkau. Itu bukan kementerian engkau. Itu di bawah Kementerian Pengangkutan. Dan siapa Menteri Pengangkutan? Datuk Seri Dr. Vika Siong. Bukan engkau. Engkau in charge of wanita, in charge of women and family development. You are not in charge of the transport. Transport is under Datuk Seri Dr. Vika Siong. Why are you putting your head in? And it's also his timbalan is Datuk Seri Hasbi Habibullah. Bukan engkau. Kenapa engkau nak masuk kepala engkau macam kau ketua, macam kau Perdana Menteri? Engkau nak buat macam kau Perdana Menteri. Dah cukup lah. PRU 15. Entah bila engkau menang ke akan kalah kot. Mungkin kau akan kalah. Tengok macam tu mungkin kau akan kalah lah. Janganlah buat macam ni. Rakyat Malaysia pun dengki dengan kau. Dengan lepas tu Menteri apa? Menteri malas lah. Menteri malas. Ada. Lepas tu ada apa? Menteri TikTok. Oh, Datuk Seri Noraini Ahmad. Menteri Pendidikan Tinggi. In charge of University and Colleges. Membuat video TikTok tentang COVID. Kau nak buat video tentang COVID. Buat macam Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin buat live. Datuk Seri Nur Hisham buat live. Datuk Seri Sabri Ismail buat live. Kenapa engkau nak buat TikTok ni berbagai? Dah cukup lah dengan kerja kamu semua. Kamu semua tak jadi menteri yang baik lah. Dari Mac sampai sekarang April 1 bulan, apa kebaikan kamu keluarkan? Apa kebaikan kamu keluarkan? Kamu keluarkan satu je, Menteri Doraemon. Lepas tu Menteri Malas. Lepas tu Menteri TikTok. Yang tu saja yang kamu keluarkan. Kerajaan pintu belakang, wake up. Kamu nak menang PRU 15, buat macam ni, mereka akan menyokong kau. Lepas tu apa engkau buat bila rakyat India pergi kepada diorang punya perkebumian, okey, dia punya cemetery, diorang pergi sana, kerajaan had 20 orang yang pergi, bukan 320,000 orang yang pergi, 20 orang yang pergi. 20 orang itu pergi. Lepas tu kerajaan pula tangkap diorang. Kerajaan pula tangkap diorang, masuk dalam jail. Okey, saya faham. Tapi timbalan Menteri Kesihatan yang pertama, dia tak masuk jail. Dia mengingkar arahan Perdana Menteri dan juga Menteri Kesihatan. Dia punya bos. Dia ingkar arahan. Dia sepatutnya masuk dalam penjara. Bukan yang orang India ini. Dia yang sepatutnya masuk penjara. Oh bang, tak boleh cakap macam tu lah bang. Sebab dia ni Menteri Kesihatan lah. Tak boleh cakap macam tu lah. Sebab dia ni Menteri Kesihatan. Lagi-lagi pun dia ni ahli politik. Sama macam masa Najib lah. Sama macam masa Datuk Seri Najib. Sama je. It's not, there's no difference. Apa yang Perdana Menteri ke-8 Malaysia kata, Tan Sri Muhyiddin Yassin yang baik,
save the country, untuk menyelamatkan negara. Kalau engkau nak menyelamatkan negara, engkau yang tidak akan keluar Pakatan Harapan dan tidak akan keluarkan Parti Pribumi daripada Pakatan Harapan. Kamu akan cakap kepada orang Pakatan Harapan bahawa saya akan mengambil alih jadi Perdana Menteri, tapi Pribumi akan duduk di Pakatan Harapan. Anwar Ibrahim akan jadi Timbalan Menteri. Okey, tak ada orang akan marah kau. Apa engkau buat? Engkau keluar. Okey, engkau bersongkol dengan GPS, dengan GBS, Gabungan Parti Sarawak, Gabungan Bersatu Sabah. It's okay, we can take because they are good and they are sincere. Kamu bergabung dengan BN dan PAS munafik. Dan BN yang merupakan parti UMNO yang semua curi duit, kleptokrat, MC dan MIC yang tidak malu, sama pun curi duit. Yang tu kamu gabung dan cakap kamu baik lah, kamu ni lah. Apa engkau nak cakap? Kamu gabung dengan orang macam ni, dah tahu salah. Nak cakap, oh ni lah, tu lah. So, jangan macam ni Malaysia sekarang dah kena COVID-19. Seluruh dunia dah kena COVID-19. So, jangan menteri pintu belakang, kerajaan pintu belakang buat hal-hal yang bodoh. Dan sekarang fokus untuk rakyat Malaysia. Dan buat untuk rakyat Malaysia. Datuk Seri Adham Baba, Okey, buat untuk rakyat Malaysia. Timbalan Menteri Kesihatan pertama, I'm waiting for you to enter jail. Kamu mesti masuk penjara. Dengan itu, kamu mesti masuk penjara sebab ingkar arahan kerajaan dan arahan Perdana Menteri Malaysia dan juga arahan ke Menteri Kesihatan. Okay, I'm signing off. Sekian, terima kasih.